Allah Ta'ala bagi hati tenang, kita pun gembira. Orang tengok muka kita pun dengan kegembiraan yang ada pada muka kita pun, disebabkan ketenangan yang ada dalam hati kita ni, orang turut bahagia. Itu yang seronok. Adapun orang yang seringkali bercakap dengan sesuatu yang tidak baik seperti mengumpat, mencerca orang lain, itu adalah tanda hatinya tak tenang. Ada tu sampai dibuat satu geruk. Geruk-geruk, dia tulis geruk mak-mak hati tak tenang. Orang yang mempunyai nikmat iman ini, hatinya menjadi tenang. Hati dia tenang. Bila hati tenang ni, akan tergambar pada wajahnya. Nah, hati tenang, wajahnya akan ceria. Ada tak orang hati tenang, muka dia cemberut? Hati dia, tapi hati dia tenang. Maknanya macam mana? Kau pahal lah kan? Ada sekatanya kan? Sebab orang boleh meneka ketenangan hati seseorang itu melalui raut wajah. Raut wajah ni tak dapat nak menipu Muslimat. Tak dapat nak menipu. Orang boleh tengok muka kita. Muka marah ke? Muka tak suka ke? Muka excited ke? Semua boleh tengok. Tambah kalau orang tu adalah peguam. Peguam, dia ada satu ilmu. Kalau kita kata ilmu mantiq. Boleh melihat reaksi dia punya klien dia ataupun dia punya lawan. Lawan dia, orang yang didakwa dan sebagainya. Daripada situ dia boleh menebak soalan demi soalan untuk memerangkap seseorang. Dia boleh tahu kawan ni tipu ke tak ni. Bila bercakap dia tipu ke tak, muka gelisah, semua dia belajar dalam bab-bab yang macam tu. Sebab apa? Penipuan ini tak pernah serasi dengan tubuh badan kita. Orang yang berbohong, tubuh badan dia tak ikut sekali untuk berbohong. Itu sebab tu orang yang berbohong bila dia bercakap, mata dia tak boleh nak tentang, kan? Kadang-kadang peluh keluar tengah berbohong tu, digaru-garunya hidung, kan? Kemudian tangan dia tak semena-mena gosok paha, nak suruh tubuh badan ni bagi kerjasama dengan apa yang dicakap tu, tak boleh. Sebab tubuh badan ini milik Allah. Milik Allah. Jadi dia tidak akan bekerjasama dengan yang namanya mulut tadi ni. Itu sebab di hari akhirat nanti dalam surah Yasin disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kan? Hari itu, hari kiamat tu, Allah Ta'ala akan kunci semua mulut-mulut makhluk dia yang namanya manusia dan jin. Setelah mana Allah Ta'ala bagi can dulu untuk beralasan. Masing-masing bila Allah Ta'ala tanya, ya aku di dunia dulu buat gini-gini lah. Rupa-rupanya tak buat pun. Macam tu. Allah Ta'ala bagi dulu dia jawab. Nak tengok dia nipu dia tu sampai macam mana. Bila dah tak boleh pakai, Allah Ta'ala tutup semua, kunci semua mulut. Kemudian Allah Ta'ala biarkan kaki tangan yang menjadi pendakwanya. Di situlah kita kata kejujuran yang ada pada tubuh badan kita sesekali tidak akan berkompromi dengan apa yang kita cakapkan, kecuali yang benar yang keluar daripada mulut kita. Kalau mulut kita cakap benar, maka tubuh badan ikut menjadi benar. Tapi kalau yang keluar ini menipu, maka tubuh badanlah yang akan memberi reaksi seawal di dunia lagi. Bukan nak tunggu di akhirat. Bukti di akhirat tu dah ada. Seawal di dunia. Dapat didetek oleh orang-orang yang berlawan cakap dengannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu sebab bila Allah Ta'ala bagi hati tenang, kita pun gembira. Muka tu ceria je. Orang tengok muka kita pun dengan kegembiraan yang ada pada muka kita pun, disebabkan ketenangan yang ada dalam hati kita ni, orang turut bahagia. Itu yang seronok. Ya Allah, pernah tak kita dengar orang kata, ya Allah seronoknya tengok muka Kak Kiah tu. Tengok muka dia pun jadilah. Tak cakap pun tak apa. Tengok muka kita rasa tenang je. Kita rasa suka je tengok muka dia. Rasa masalah kita pun yang ada masalah berat ni tiba-tiba jadi tenang dia nampak muka dia. Sebab apa? Orang yang tenang ini, Allah Ta'ala hadiahkan satu sifat di muka dia. Kita kata satu penawar. Bagi keresahan bukan untuk diri dia, tapi untuk orang yang melihatnya juga. Orang yang tengok kan. Walaupun muka dia tak cantik mana pun.
Tak nak tak, bukan jelita mana pun. Tapi bila kita tengok dia, Masya Allah, tabarakallah. Pernah jumpa tak muslimat orang yang macam tu? Pernah jumpa tak? Ada orang kita nampak karakter macam garang, tapi muka dia tenang. Selalunya muka-muka yang tenang, wajah-wajah yang tenang ini milik para alim ulama, milik para orang yang saleh, milik wali-waliullah, milik habaib-habaib. Kan tu sebabnya kita kalau melihat muka-muka ulama ni, Masya Allah, tabarakallah, hati kita tiba-tiba jadi tenang atas kesolehan, atas ketenangan yang Allah hadiahkan kepada mereka. Kadang-kadang kita jumpa juga ketenangan ini pada siapa? Kepada keluarga kita, yakni kedua ibu bapa kita. Kedua bapa kita, Masya Allah, tabarakallah, itulah wali kita sebenarnya. Ketenangan mereka, ada masalah yang banyak sekalipun tetapi tidak ditonjolkan kepada kita. Lalu kita nak rindu, nak tenang, kita akan tengok wajah kedua bapa kita berpahala. Anak yang melihat ketenangan pada wajah kedua bapaknya, Masya Allah, tabarakallah. Ada setengah anak dia tak suka, dia serabut tengok muka mak ayah dia. Wallahu alam kenapa, kita pun tak tahu sebab apa. Ada setengah anak ni dia rindu kalau tak tengok mak ayah dia. Cukuplah setiap hari sekali boleh buat video call, dah. Boleh tengok sekali, sembang-sembang sekejap, kemudian dah tutup. Kejap lagi call pula. Ada juga macam tu. Janganlah kita kata, Allah, apa yang kerap sangat call mak ni. Mungkin anak tu rindu nak melihat ketenangan wajah mak dia ataupun ayahnya. Sebab apa? Mungkin anak tu dalam keadaan bermasalah. Allahu Akbar. Maka orang yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar wajahnya ceria, tetapi senyumannya manis. Bila dia senyum nampak ikhlas. Dia ada senyum tipu. Fake dia punya senyuman dia. Biasa tengok tak orang senyuman dia palsu? Wallahu a'lam, sebab tak ada label pun kat situ. Tapi kita boleh melihat daripada riak, pura-pura senyum. Ditimpa masalah, pura-pura senyum nak menutupi masalah. Tapi kita yang melihat ni, biasanya bukan senyuman macam ni biasanya. Biasanya ceria ya, tapi ada satu hari tu dia cuba untuk senyum sedangkan dia bermasalah, tapi dapat didetek oleh orang. Diri sendiri tak boleh nak menipu, kata. Diri sendiri tak dapat nak menipu apa yang dilakonkan. Kemudian orang yang hatinya tenang ini, tutur katanya daripada yang dulu ni, jahil masa dia jahil, orang yang dihadiahkan ketenangan ini, tutur katanya semakin sopan, semakin berlapik. Tak adalah sembrono cakap ikut suka hati. Sebab itulah kita katakan orang yang tenang, orang yang Allah Ta'ala hadiahkan kepadanya ketenangan ini, bila dia bercakap, lahir dari ucapannya itu ketulusan dalam bercakap. Sopan tutur bicaranya. Kita tak bolehlah pegang. Aku ni cakap je, keluar je di mulut jahat, tapi hati aku baik. Tak bolehlah cakap macam tu. Sebab apa? Islam dah gambar dah. Sesuai. Bila hati baik, akan keluar kata-kata yang baik. Takkan keluar kata-kata yang tak baik itu. Kan? Biasanya macam tu lah kan. Nampak je aku ni macam jahat. Cakap ni suka hati je keluar kan. Tapi sebenarnya hati aku baik. Orang utara selalu macam tu. Cakap kasar. Wallahu alam. Biarlah yang kasar itu bukan yang kesat-kesat perkataannya. Cuma nadanya saja kasar, tetapi hatinya baik. Tapi kalau keluar tu perkataan tu kesat, dicelakanya orang, dilaknatnya orang, dia seorang je yang betul, masa itu bukan cerminan hati. Itu cerminan bagi hati dia. Maksud kata, cerminan hati yang sebenar, yang tenangnya di hati akan terpantul dengan percakapan, dengan pertuturan kita. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Adapun orang yang seringkali bercakap dengan sesuatu yang tidak baik seperti mengumpat, mencerca orang lain, itu adalah tanda hatinya tak tenang. Asalkan buka grup WhatsApp tu, dia ada grup asing. Grup asing untuk komplain dalam grup yang lain. Ada tu, sampai dibuat satu grup. Itu bahaya. Grup, dia tulis grup
geruk mak-mak hati tak tenang. Dia buat macam tu. Sebab dikatakan macam tu, orang gambaran orang yang suka mengumpat ni, orang yang suka cerca orang ni adalah gambaran orang yang hatinya tidak tenang. Sebab dia kalau hati dia tenang ni, dia tak ada hal nak mengatakan orang tu tak ada hal, sebab dia duk sibuk analisis diri sendiri, duk sibuk baca diri sendiri. Kita kata memperbetulkan keadaan diri sendiri. Adapun kesalahan-kesalahan orang lain itu dia abaikan. Tak perlu dia ambil kisah. Kita katakan. Tapi orang yang hatinya tak tenang, kuman seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Gajah tu siapa? Kita lah. Yang kuman tu orang lain. Maksudnya, kita yang kesalahan diri kita sendiri kita tak nampak, tapi duk lihat kesalahan orang. Itu punca hati tak tenang.